Kejadian bab 4. Maka Adam meniduri istrinya Hawa, yang seterusnya mengandung dan melahirkan Kain. Hawa berkata, "Atas pertolongan Tuhan, aku memperoleh seorang anak lelaki." Sesudah itu, dia melahirkan Habel pula, adik lelaki kepada Kain. Habel menggembala haiwan ternakan, manakala Kain bertani. Pada waktu yang ditetapkan, Kain membawa sebahagian daripada hasil bertani sebagai persembahan kepada Tuhan. Habel pun mempersembahkan beberapa ekor anak sulung daripada haiwan ternakannya, malah memilih antara yang paling mondok daripadanya. Tuhan berkenan kepada Habel dan persembahannya, tetapi dia tidak berkenan kepada Kain dan persembahannya. Naik beranglah Kain dan masam sekali mukanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Kain, "Mengapakah kamu marah, dan mengapakah mukamu masam? Bukankah benar, jika kamu berbuat baik, kamu akan berkeadaan bagus? Tetapi jika kamu tidak berbuat baik, dosa memang mengintai peluang, menanti ketika untuk berleluasa, namun kamu perlu menguasainya." Namun demikian, Kain berkata kepada Habel, adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Semasa kedua-duanya berada di ladang, Kain menyerang Habel adiknya, lalu membunuhnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Adakah aku ini penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kamu lakukan? Dari bumi itu, darah adikmu itu berseru-seru kepadaku. Sekarang terkutuklah kamu, terbuang jauh dari tanah yang telah membuka mulutnya untuk menerima darah adikmu yang ditumpahkan tanganmu. Apabila engkau mengerjakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan lagi memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pengembara dan pelarian di bumi." kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu terlalu berat dan tidak tertanggung olehku. Sesungguhnya pada hari ini engkau mengusir aku dari tanah ini, maka aku perlu bersembunyi daripada hadiratmu dan akan menjadi seorang pengembara serta pelarian di bumi. Kelak sesiapa yang bertemu denganku akan membunuhku." Firman Tuhan kepadanya, "Tidak demikian, sesiapa yang membunuh Kain akan menerima balasan 7 kali lipat ganda." Lantas Tuhan meletakkan tanda khusus pada Kain, supaya dia tidak dibunuh oleh sesiapapun yang bertemu dengannya. Maka pergilah Kain dari hadirat Tuhan, lalu tinggal di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain meniduri istrinya yang seterusnya mengandung lalu melahirkan Henok. Maka Kain yang sedang membina sebuah kota, menamai kota itu Henok, yakni mengikut nama anaknya. Henok pula beroleh anak yaitu Irad, dan susur galur seterusnya ialah Mehujael, Metusael, dan Lamek. Lamek memperistri 2 orang perempuan, yaitu Adah dan Zila. Adah melahirkan Yabal, yakni leluhur warga yang menghuni kemah, serta memelihara haiwan ternakan. Adik kepada Yabal bernama Yubal, dan dia ialah leluhur bagi semua warga yang memainkan alat musik, yaitu harp dan seruling. Zila juga melahirkan anak, yaitu Tubal Kain, yang menjadi seorang tukang, yang menempa segala perkakas daripada tembaga dan besi. Adik perempuan Tubal Kain bernama Naamah. Berkatalah Lamek kepada istri-istrinya, "Adah dan Zila, dengarlah apa yang kusampaikan. Wahai para istri Lamek, amatilah percakapanku. Aku telah membunuh seorang lelaki kerana dia melukakan aku, seorang pemuda kerana dia menyakiti aku. Sekiranya Kain harus dibalas 7 kali lipat ganda, maka bagi Lamek seharusnya 77 kali lipat ganda." Adam meniduri istrinya lagi, Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki dan menamainya Set,
Kerana katanya, Allah telah mengurniaiku keturunan yang lain untuk menggantikan Habel, kerana Kain telah membunuhnya. seterusnya daripada Set pula, lahirlah seorang anak lelaki dan dia menamainya Enos. Pada waktu itulah manusia mula menyeru nama Tuhan. Kejadian bab 5. Inilah daftar salasila keluarga Adam. Pada waktu penciptaan makhluk manusia, Allah menjadikannya menurut rupa Allah. Dia menciptakan lelaki dan perempuan, lalu Dia memberkati mereka dan menamai mereka manusia. Setelah Adam hidup 130 tahun, lahirlah baginya seorang anak lelaki menurut rupa dan gambarannya. Dia menamai anak itu Set. Selepas kelahiran Set, Adam hidup 800 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah mencapai usia 930 tahun, Adam pun meninggal. Setelah Set hidup 105 tahun, lahirlah baginya Enos. Selepas kelahiran Enos, Set hidup 807 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah mencapai usia 912 tahun, Set pun meninggal. Setelah Enos hidup 90 tahun, lahirlah baginya Kenan. Selepas kelahiran Kenan, Enos hidup 815 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah mencapai usia 905 tahun, Enos pun meninggal. Setelah Kenan hidup 70 tahun, lahirlah baginya Mahalalel. Selepas kelahiran Mahalalel, Kenan hidup 840 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki dan perempuan yang lain. Setelah mencapai usia 910 tahun, Kenan pun meninggal. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, lahirlah baginya Yared. Selepas kelahiran Yared, Mahalalel hidup 830 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah mencapai usia 895 tahun, Mahalalel pun meninggal. Setelah Yared hidup 162 tahun, lahirlah baginya Henok. Selepas kelahiran Henok, Yared hidup 800 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah Yared mencapai usia 962 tahun, dia pun meninggal. Setelah Henok hidup 65 tahun, lahirlah baginya Metusalah. Selepas kelahiran Metusalah, Henok hidup akrab dengan Allah selama 300 tahun, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Jadi Henok hidup selama 365 tahun. Henok hidup akrab dengan Allah, dan sesudah itu gaiblah Henok kerana Allah membawanya pergi. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, lahirlah baginya Lamek. Selepas kelahiran Lamek, Metusalah hidup 782 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah Metusalah mencapai usia 969, dia pun meninggal. Setelah Lamek hidup 182 tahun, lahirlah baginya seorang anak lelaki. Dia menamainya Nuh. Katanya, anak ini akan membawa keselesaan selepas kita bekerja berpenat lelah di tanah yang telah Tuhan kutuk. Selepas kelahiran Nuh, Lamek hidup 595 tahun lagi, dan dia masih dikurniai anak-anak lelaki serta perempuan yang lain. Setelah Lamek mencapai usia 777 tahun, dia pun meninggal. Setelah Nuh berusia 500 tahun, lahirlah baginya Sem, Ham, dan Yafet. Kejadian bab 6. Ketika manusia mula menjadi semakin ramai di muka bumi, dan mereka melahirkan anak-anak perempuan,
anak-anak Allah melihat betapa elok paras rupa anak perempuan manusia itu. Lalu mereka memperistri sesiapa sahaja perempuan yang dipilih mereka. Maka Tuhan berfirman, Rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya. Umur mereka akan cuma 120 tahun sahaja. Orang Nefilim juga menghuni bumi pada zaman itu, dan juga pada zaman sesudahnya, yaitu ketika anak-anak Allah meniduri anak perempuan manusia yang seterusnya melahirkan anak untuk para manusia itu. Golongan manusia itulah para wira gagah perkasa pada zaman purba yang termasyur nama mereka. Namun begitu, Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu pada kejahatan sahaja. Maka menyesallah Tuhan kerana Dia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu mendukakan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, manusia dan juga haiwan, termasuk haiwan yang melata, dan burung-burung di udara, kerana hatiku kesal bahawa aku telah menjadikan kesemuanya. Tetapi Nuh mendapat rahmat di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Dalam kalangan yang sezaman dengannya, Nuh seorang yang benar dan tidak tercela. Dia hidup akrab dengan Allah. Nuh dikurniai 3 orang anak lelaki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Pada ketika itu, bumi sudah hancur di hadapan Allah dan penuh dengan keganasan. Allah mengamati bumi, dan sesungguhnya betapa hancurnya bumi kerana kehidupan semua manusia bergelumang dengan dosa. Maka berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah menetapkan bahawa kesemua makhluk yang hidup mesti mati kerana bumi ini penuh dengan keganasan akibat perbuatan mereka. Sesungguhnya, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama bumi ini. Maka kamu perlu membuat sebuah bahtera daripada kayu sipres. Buatlah bilik-bilik di dalam bahtera itu yang mesti dilapisi dengan gegala di bahagian luar dan dalamnya. Kamu mesti membuat bahtera itu mengikut ukuran ini. Panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Buatlah lubang cahaya bagi bahtera itu, dan semua binaan mesti ada ruang sehasta dari bahagian tertinggi bahtera. Pasang pintu bahtera pada rusuknya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Ketahuilah, aku akan mendatangkan banjir untuk melanda bumi, demi memusnahkan semua makhluk yang bernyawa di bawah langit, dan semua hidupan di bumi akan mati. Akan tetapi, aku mengikat perjanjianku dengan kamu. Kamu beserta anak-anakmu, istrimu, dan istri anak-anakmu akan masuk ke dalam bahtera itu. Sepasang, yaitu jantan dan betina, daripada segala makhluk yang hidup, mesti kamu bawa masuk ke dalam bahtera, supaya kesemuanya dapat tetap hidup bersama-samamu. Sepasang daripada berbagai-bagai jenis burung, berbagai-bagai jenis haiwan, dan segala jenis binatang melata di bumi akan datang kepadamu, supaya kesemuanya dapat tetap hidup. Kamu juga mesti mengumpulkan segala bahan yang dapat dimakan dan menyimpannya. Itulah yang akan menjadi makanan bagimu dan bagi kesemua makhluk itu. maka sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadanya, sebegitulah yang dilakukan oleh Nuh. Kejadian bab 7. Tuhan berfirman kepada Nuh, Masuklah kamu beserta seisi keluargamu ke dalam bahtera, kerana aku lihat engkaulah orang yang benar
dalam kalangan yang sezaman denganmu. Bawalah 7 pasang, yakni jantan dan betina, daripada segala binatang yang halal, dan sepasang daripada binatang yang tidak halal, serta 7 pasang, yakni jantan dan betina, daripada burung-burung di udara, supaya baka kesemuanya itu dapat dikekalkan di seluruh muka bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi ini, 40 hari 40 malam lamanya, dan kesemua makhluk yang telah kujadikan itu akan kuhapuskan dari muka bumi. Lalu Nuh melaksanakan segala-galanya yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berusia 600 tahun semasa banjir besar melanda bumi. Lalu Nuh bersama-sama anak-anaknya, istrinya, dan menantu-menantu perempuannya masuklah ke dalam bahtera itu untuk menyelamatkan diri daripada banjir yang melanda bumi itu. Pasangan segala binatang yang halal dan yang tidak halal, burung-burung, serta segala yang merayap di bumi, yakni yang jantan dan betinanya, datang kepada Nuh di dalam bahtera itu sebagaimana yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Maka setelah 7 hari, banjir pun melanda bumi. Ketika Nuh berusia 600 tahun, pada hari ke-17 bulan kedua, meledaklah ke semua mata air samudra raya dan pintu air di langit terbuka. Lalu mencurah-curahlah hujan turun ke atas bumi selama 40 hari dan 40 malam. Pada hari itu juga, Nuh beserta anak-anaknya, yaitu Sem, Ham, dan Yafet, juga istrinya dan ketiga-tiga orang menantu perempuannya masuk ke dalam bahtera. Mereka diiringi segala jenis makhluk yang hidup mengikut jenisnya, yakni segala jenis haiwan liar dan haiwan ternakan, segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yaitu segala unggas yang bersayap. Kesemuanya daripada segala makhluk hidup yang bernyawa berpasang-pasangan datang kepada Nuh dan masuk ke dalam bahtera. Semua yang masuk ke dalam bahtera itu ialah jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Kemudian Tuhan menutup pintu bahtera itu setelah Nuh masuk. 40 hari lamanya banjir melanda bumi, dan air itu terus naik sehingga mengangkat bahtera itu tinggi dari bumi. Air semakin tinggi dan melonjak di atas bumi, dan bahtera itu pun terapung-apung di permukaan air. Begitu kuatnya perlimpahan air di muka bumi sehingga mengatasi gunung ganang yang tinggi yang ada, lantas tertutuplah seluruh kolong langit. Air itu terus berlimpahan hingga melitupi 15 hasta di atas segala gunung. Maka tamatlah hayat semua makhluk yang bergerak di muka bumi, yaitu burung-burung, haiwan ternakan, binatang liar, segala kawanan binatang kecil di bumi, serta semua manusia. Matilah semua yang ada di darat, yaitu semua yang bernafas dengan hidungnya. Begitulah bagaimana Tuhan menghapuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik manusia, haiwan, binatang yang melata, maupun burung-burung, yaitu makhluk di udara. Kesemuanya dihapuskan dari muka bumi. Hanya Nuh serta semua yang ada bersama-samanya dalam bahtera itu selamat. Jadi, selama 150 hari banjir berleluasa di muka bumi.